Buletin Pagi 29 Januari bersama saya Hadin Hussein. Tajuk utama pagi ini, bayi 9 bulan maut dipercayai didera pengasuh. Dasar Perumahan Mampu milik negara sedang dirangka bantu golongan B40. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seorang bayi lelaki berusia 9 bulan meninggal dunia akibat pendarahan serius di kepala disyaki didera oleh pengasuh di kuartus Ibu Pejabat Polis Daerah Manjung Jumaat lalu. Muhammad Firas Daniel Muhammad Nizar meninggal dunia di unit rawatan rapi kanak-kanak Hospital Raja Pemaisuri Bainon Ipoh jam 2.49 petang semalam. Ibu Muhammad Firas Daniel, Nur Azimah Zahari, 26 tahun, berkata beliau dihubungi kakaknya yang turut tinggal di kuartus berkenaan pada jam 10.30 pagi memaklumkan anak tunggalnya dalam keadaan lemah di rumah pengasuh berkenaan. Katanya pengasuh berusia 30 tahun itu memberitahu dia menyedari keadaan Muhammad Firas dalam keadaan lemah di ruang tamu selepas keluar dari tandas. Suami pengasuh yang bekerja sebagai anggota polis menyerahkan Muhammad Firas kepadanya sebelum dia bergegas membawanya ke Hospital Sri Manjung. Firas kemudian dipindahkan ke unit rawatan rapi kanak-kanak Hospital Raja Pemaisuri Bainon Ipoh kira-kira jam 2 petang hari yang sama. Setelah doktor di Hospital Sri Manjung memaklumkan pembuluh darah di kepala anaknya mengalami pendarahan serius dipercayai akibat gegaran kuat dan memerlukan rawatan lanjut di Hospital Ipoh. Hasil pemeriksaan X-ray mendapati tiada tanda tersedak susu serta tiada kesan lebam di luar badan. Nur Azimah yang bekerja sebagai kerani di sebuah kuari di Sri Manjung berkata dia menghantar anak tunggalnya ke rumah pengasuh berkenaan sejak 3 minggu lalu kerana kakaknya yang sebelum ini menjaga Muhammad Firas sudah mula bekerja. Berikutan kejadian itu, dia membuat 2 laporan polis di Ibu Pejabat Daerah Manjung Jumaat lalu dan satu lagi di Balai Polis Sungai Senam kemarin. Dan saya dari ofis cepat-cepat balik keluar dan ambil anak saya dekat rumah pengasuh sendirilah untuk melihat keadaan dia macam mana. Dan bila saya sampai itu memang anak saya dah tak bermaya lagi, dah tak lembik, dah tak bergerak. Dah tak sedar. Kemudian saya ambil dia, bawa turun bawah, masuk kereta letak sebelah dan drive pergi kecemasan Hospital Manjung lah untuk dapatkan rawatan. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Perak, Senior Assistant Commissioner Yahya Abdul Rahman mengesahkan pihaknya menerima laporan daripada kedua-dua pihak, daripada keluarga mangsa dan pengasuh berkenaan. Cubaan seorang penjenayah melarikan diri daripada pihak berkuasa dengan menghimpit kenderaan polis gagal apabila kereta yang dinaikinya terlanggar pembahagi jalan. Insiden berlaku sekitar 4.20 petang semalam ketika polis yang membuat rondaan di Jalan Kuching Ibu Negara mengarahkan suspek berhenti untuk pemeriksaan. Suspek bagaimanapun terus memecut kenderaannya dan berlaku adegan kejar mengejar sehingga ke terowong Bukit Kiara Lebuh Raya LDP. Ketika melalui kawasan terbabit, suspek membawa kereta secara berbahaya dan beberapa kali cuba menghimpit kenderaan polis sebelum bertindak membaling objek ke arah kereta polis. Polis terpaksa melepaskan 5 das tembakan ke tayar suspek dan menyebabkan kereta suspek terlanggar pembahagi jalan. Suspek bergelut dengan polis selepas cuba melarikan diri, bagaimanapun berjaya ditahan. Pemeriksaan ke atasnya menemui ketulan kristal di syaki dadah. Semakan awal mendapati suspek mempunyai beberapa rekod jenayah lampau. Suspek cedera ringan di bahagian muka dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Sentul untuk siasatan lanjut. Insiden menyebabkan laluan kiri terhalang mengakibatkan kesesakan trafik sekitar 20 minit dari Lebuh Raya LDP Damansara menghala Bukit Kiara. Tengku Puan Pahang Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah akan dimasyhurkan sebagai Tengku Ampuan Pahang hari ini. Istiadat pemasyhuran akan berlangsung sebentar lagi dan akan turut disusuli dengan pemasyhuran Putera Baginda Tengku Hasanah Ibrahim Alamsyah sebagai Tengku Mahkota Pahang yang baru. Dan untuk perkembangan lanjut, kita langsung ke Istana Abu Bakar di Pekan Pahang bersama Fazli Ahmad. Silakan Fazli.
Terima kasih Hazrin. Ya, isyarat permasyuran Tengku Ampuan Pahang dan Tengku Mahkota Pahang akan berlangsung sebentar lagi di Istana Abu Bakar di Pekan Pahang ini. Dan ketika ini terhormat dijemputan kaum kerabat dan pembesar negeri telah pun mula tiba di Balai Rung Seri ini untuk memulakan isyarat permasyuran Tengku Ampuan Pahang dan Tengku Mahkota Pahang dijadualkan jam 11 pagi nanti. Mengikut atur cara yang diperolehi, Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah dijangka berangkat ke Balai Rung Seri ini kira-kira jam 11 pagi nanti. Dan selepas lagu negeri, lagu Allah Selamatkan Sultan Kami dijanjikan, majlis dimulakan dengan pemasyuran Tengku Ampuan Pahang, Tengku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Secara ringkas saya dapat laporkan sini biodata Tengku Ampuan Pahang ini. Tengku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah ini diputerakan pada 5 Ogos 1960 di Istana Bukit Setulang, Johor Bahru, Johor. Dan baginda juga adalah puteri kepada Sultan Johor, almarhum Sultan Iskandar, dan kekanda baginda iaitu Sultan Ibrahim Ismail, almarhum Sultan Iskandar, ketika ini adalah Sultan Johor. Dan Sultan Tengku Ampuan Pahang ini mendapat pendidikan awal di Taman Kanak-kanak Tengku Ampuan Besar Mariam, Johor Bahru, diikuti sekolah perempuan rendah Sultan Ibrahim dan Sekolah Tun Fatimah Johor Bahru sebelum melanjutkan pelajaran ke National University of Singapore dalam kursus Sains Politik dan Sosiologi pada 1982 sehingga 1983. Itu sedia secara ringkas biodata Tengku Ampuan Pahang yang baru. Dan selepas pemasyuran Tengku Ampuan Pahang ini akan berlangsung pula pemasyuran Tengku Mahkota Pahang yang baru, iaitu Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah. Baginda sebenarnya berangkat pulang ke tanah air semalam kerana baginda kini sedang mengikuti kursus ketenteraan selama setahun di St. Dutch United Kingdom. Dan baginda diputerakan pada 17 September 1995 di Hospital Tengku Ampuan Afzan, Kuantan. Tengku Hasanah mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan St. Thomas, Kuantan pada 2002 sehingga 2005 sebelum melanjutkan pelajaran di United Kingdom dan seterusnya menyambung pendidikan di University Institute di Geneva, Switzerland dan memperoleh ijazah dalam bidang hubungan antarabangsa. Bermula awal Januari lalu, Tengku Hasanah telah dihantar ke United Kingdom untuk mengikuti kursus ketenteraan selama setahun. Dan sama seperti ayahanda baginda Sultan Pahang Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah, Tengku Hasanah juga gemar bersukan, dan antara sukan kegemaran baginda ialah bola sepak, polo, rugby, golf, menembak dan sukan rakyat. Dan selepas pemasyuran Tengku Mahkota Pahang akan berlangsung pula istiadat perlantikan Jemaah Pemangku Raja Pahang. Ini kerana Sultan Abdullah, Al-Sultan Abdullah akan dilantik sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16 pada 31 Januari ini. Manakala Tengku Hasanah pula akan kembali ke United Kingdom untuk mengikuti kursus ketenteraan sehingga akhir tahun ini. Justru saya difahamkan 3 kerabat terdekat akan dilantik sebagai Jemaah Pemangku Raja Pahang, dan mereka akan diumumkan sebentar lagi. Saya rasa itu saja laporan dari perkarangan Istana Abu Bakar Pekan, dan kembali ke studio bersama Hazlin. Silakan Hazlin. Baik, terima kasih Fazli untuk laporan anda di sana. Seterusnya, Dasar Perumahan Mampu Milik Negara DPMM sedang dirangka kerajaan untuk dijadikan garis panduan membantu golongan berpendapatan rendah B40 memiliki rumah sendiri yang selesa. Melalui DPMM, harga rumah ditetapkan antara RM90,000 hingga RM300,000 bergantung kepada lokasi dan purata pendapatan masyarakat setempat. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin berkata, DPMM merupakan sabdasar kepada Pelan Tindakan Dasar Perumahan Negara DRN 2018-2025. DPMM menggariskan spesifikasi dan panduan kepada pemaju untuk pembangunan rumah mampu milik yang mempunyai keluasan minimum 900 kaki persegi. Sudah tentu tidak lebih daripada
300,000. Jadi kalau tempat mungkin di Alostar harganya berbeza, di Kuala Lumpur harganya berbeza begitu. Kita lihat pendapatan setempat. Beliau berkata demikian pada Majlis Pelancaran DRN 2018-2025 di Ibu Negara. DRN 2018-2025 menekankan 5 fokus utama termasuk kualiti rumah, aksesibiliti, penambahbaikan skim pembiayaan perumahan, penyediaan kemudahan serta pembangunan pengurusan data sebagai rujukan dalam perancangan pembinaan perumahan masa akan datang. DRN juga menetapkan Perbadanan Prima Malaysia, Program Perumahan Penjawat Awam Malaysia PPAM dan Syarikat Perumahan Nasional Berhad SPNB diletak di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Menurut Zuraida, kerajaan juga sedang meneliti pembinaan rumah mampu milik dengan menggunakan tanah wakaf. Sementara itu, Akta Sewaan Kediaman akan digubal bagi melindungi kepentingan pemilik rumah dan penyewa di negara ini. Menurut Zuraida, kajian penyediaan akta itu yang menjadi salah satu strategi dasar perumahan mampu milik negara dijangka bermula tahun ini. Specifically kalau rumah, kita ada Residential Act, Tenancy Act, Residential Tenancy Act as stated in the book. So yang itu memang akan ditermaktubkan to the international law. There shouldn't be any discrimination to any race lah. Katanya undang-undang serupa telah digunapakai di Scotland dan didapati memberi impak positif kepada penduduk setempat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad akan melancarkan Pelan Anti Rasuah Nasional NACP 2019-2023 sebentar lagi. Pelan 5 tahun yang komprehensif dan holistik itu bertujuan menangani rasuah serta meningkatkan integriti dan urus tadbir dari akar umbi. Langsung dari Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC, wartawan Wan Zairul Azri Wan Muhammad Sudin ada butirannya. Wan Zairul, kalau dapat dikongsikan mengenai Pelan Anti Rasuah Nasional, silakan. Ya, terima kasih Hazlin. Di Sri Pentas, sebagai satu inisiatif kerajaan dalam merealisasikan manifesto Kerajaan Pakatan Harapan ke arah negara bebas rasuah dan berintegriti, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad bakal melancarkan Pelan Anti Rasuah Nasional NACP 2019-2023. Bertemakan memecah rantaian rasuah, NACP merupakan pelan yang dibangunkan khusus untuk dilaksanakan dalam tempoh 5 tahun. Pelaksanaan pelan ini dibangunkan oleh Pusat Governance, Integriti dan Anti Rasuah Jabatan Perdana Menteri GIACC dengan kerjasama agensi kerajaan lain. Pelan khusus ini dibangunkan bagi menetapkan sasaran yang praktikal berdasarkan inisiatif yang akan diambil oleh setiap agensi kerajaan dan swasta dalam menangani masalah rasuah, integriti dan tadbir urus. Pelaksanaan pelan ini dibuat berdasarkan 22 strategi yang akan diberi keutamaan bagi 6 sektor utama dan mengandungi 115 inisiatif. 6 sektor utama tersebut adalah sektor politik, perolehan awam, penguatkuasaan undang-undang, pentadbiran sektor awam, perundangan dan kehakiman serta tadbir urus korporat. Pelan ini antara lain dibangunkan bagi menggantikan Pelan Integriti Nasional seperti mana diputuskan mesyuarat Jawatankuasa Khas Kabinet mengenai anti rasuah pada 8 Jun tahun lalu yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri. Dan Majlis Pelancaran NACP ini akan disempurnakan Tun Dr. Mahathir dengan disaksikan Ketua Setiausaha Negara Datuk Seri Ismail Abu Bakar dan Ketua Pengarah GIACC Tan Sri Abu Kasim Mohamad. Dan pelancaran pelan ini turut dihadiri Menteri, Timbalan Menteri, Pegawai Kanan Kerajaan, Wakil Parti Politik, Wakil Kedutaan dan Wakil Pertubuhan Antarabangsa. Dan difahamkan Majlis Pelancaran hari ini akan menyaksikan penyerahan buku Pelan Anti Rasuah Nasional 2019-2023 oleh Perdana Menteri kepada 22 penerima daripada pelbagai latar belakang, antaranya Wakil Menteri Pakatan Harapan, Wakil Agensi Kerajaan dan Wakil Pertubuhan Bukan Kerajaan. Dan sekitar jam 9.10 pagi tadi, Tun Dr. Mahathir tiba di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC ini dan beliau dijadualkan akan menyampaikan ucapan sekaligus melancarkan pelan NACP ini. Dan seperti mana dalam laporan saya di Buletin Utama semalam, diharap menerusi pelan ini, rakyat Malaysia dikenali dengan integritinya dan bukan rasuah,
Dan langkah ini adalah satu lagi usaha Malaysia melangkah ke hadapan untuk kembali menjadi harimau Asia seperti mana yang dikenali sebelum ini. Itu sahaja laporan yang boleh saya bawakan. Kita kembali dahulu bersama dengan Hazin Hussein di Sri Pentas. Baik, terima kasih Wan Zairul. Seterusnya, Polis Diraja Malaysia PDRM mengesahkan melantik syarikat konsultan berpengalaman bagi membantu memulihkan keyakinan rakyat kepada badan penguatkuasa itu. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Fuzi Harun berkata, langkah itu diambil berikutan wujud persepsi kurang yakin terhadap keupayaan PDRM menangani jenayah. Bukan, dia lebih kepada isu persepsi, dan kita juga berhadapan dengan isu sosial media yang banyak menjadi cabaran kepada kita. Katanya PDRM akan melaksanakan kajian persepsi rakyat bagi mendapatkan maklum balas orang ramai terhadap kadar jenayah di negara ini. Ia bagi mengenal pasti punca persepsi orang ramai yang beranggapan kadar jenayah di negara ini masih tinggi. Sebagai contoh, katanya kadar jenayah seluruh negara turun kepada 11.9% pada tahun lalu, tetapi persepsi masyarakat seolah-olah tidak yakin dengan perkembangan itu. PDRM juga, kata beliau, menubuhkan pasukan khas bagi memantau media sosial yang sering memberi gambaran negatif. Media sosial dikenal pasti antara sebab rakyat mempunyai persepsi negatif terhadap kemampuan PDRM. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ melakukan pemeriksaan keselamatan bagi bas ekspres yang akan beroperasi menjelang musim perayaan Tahun Baru Cina. Ketua Bahagian Kejuruteraan Otomotif JPJ Selangor, Nur Haizat Abdul Rahman berkata, pemeriksaan awal bagi memastikan keselamatan kenderaan dan keselesaan penumpang ketika menggunakan perkhidmatan bas ekspres. Fokus kepada bas ekspres. Jadi dari segi objektif operasi itu, kita nak pastikan sistem brek dan tayar bas berada dalam keadaan selamat untuk digunakan. Kemudian kita nak pastikan tayar yang digunakan oleh bas ekspres tu dia mematuhi piawaian. So piawaian ni kita ada Malaysian Standard, kita ada UNECE. Beliau ditemui ketika melakukan pemeriksaan bas ekspres yang beroperasi di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Katanya 95 bas ekspres telah diperiksa sejak bermula 22 Januari lalu. JPJ mengeluarkan slip pemeriksaan yang diperakui oleh Bahagian Kejuruteraan Otomotif JPJ. Slip itu akan digunakan semasa pemeriksaan di terminal bas dan mempunyai tempoh sah laku sehingga 14 hari. Sekiranya pengusaha bas ekspres gagal menunjukkan slip terbabit, kenderaan mereka dilarang beroperasi sepanjang musim perayaan Tahun Baru Cina. Pihak berkuasa Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL, Bahagian Penguatkuasa Kesihatan, mengarahkan sebuah premis restoran mamak di Kepong ditutup sementara berkuat kuasa hari ini. Tindakan tegas itu diambil dalam ops bersepadu melibatkan 5 agensi kerajaan yang diterajui Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Kuala Lumpur. Menurut Ketua Pegawai Penguatkuasa Negeri Lau Sui Huan, operasi yang bermula jam 12.30 tengah hari itu menjalankan pemeriksaan di beberapa premis makanan di Kepong. Hasil operasi mendapati bahagian dapur serta stor makanan salah satu premis yang diperiksa kotor dan tidak teratur selain menjadi sarang lipas. Notis penutupan premis kerana isu kebersihan adalah termaktub di bawah Undang-Undang Kecil 28/1 Pelesenan Pertempatan Makanan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2016. Arahan itu kekal sehingga tahap kebersihan premis mencapai piawaian dan pemeriksaan semula dilakukan sebelum dibenarkan beroperasi semula. Turut serta dalam operasi terbabit Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur JAWI dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Kita ke laporan antarabangsa. Satu letupan menggegarkan bandar pelabuhan Al-Mocha yang dikuasai kerajaan Yaman mengakibatkan sekurang-kurangnya 6 orang maut dan mencederakan ramai lagi. Pegawai tempatan berkata letupan berkenaan dipercayai berpunca daripada bom motosikal dan disyaki dilakukan oleh kumpulan militan Al-Qaeda atau Daesh. Al-Mocha kini dikawal ketat oleh pasukan Tentera Laut Emirat Arab Bersatu UAE yang juga sekutu rapat kepada kerajaan Yaman di bawah pimpinan Presiden Abdul Rabbu Mansur Hadi. Bandar itu kini berfungsi sebagai antara pangkalan tentera yang digunakan untuk membekalkan anggota keselamatan dan menguatkan kedudukan pasukan gabungan di bandar pelabuhan Hodeidah.
3 orang maut manakala 172 lagi penduduk cedera selepas taufan kuat membadai Havana, Cuba. Presiden Miguel Diaz-Canel yang melawat lokasi kejadian menyifatkan kemusnahan di ibu kota Havana sebagai amat teruk. Taufan kuat itu menyebabkan kenderaan terbalik serta pokok dan tiang elektrik tumbang. Sebahagian daripada penduduk Havana juga terpaksa bergelap akibat putus bekalan elektrik. Kaki tangan dan pesakit sebuah hospital bersalin juga terpaksa mengosongkan bangunan itu selepas premis berkenaan mengalami kerosakan. Serpihan bangunan turut menghalang laluan di kawasan kejiranan Luyano. Polis Rusia menahan seorang lelaki yang didakwa mencuri sekeping lukisan yang bernilai kira-kira $1 juta Amerika dari sebuah galeri di Moskow semalam. Suspek berjaya memboloskan diri kerana disangka seorang kaki tangan di galeri berkenaan. Menurut polis, ketika kejadian, bingkai lukisan I Petri Crimea tidak dipasang dengan penggerak. Suspek berusia 31 tahun ditahan di Zarech. Berdasarkan maklumat yang diperolehi, polis menemui lukisan itu di sebuah tapak pembinaan di Odinsovo. Susulan kejadian, kawalan keselamatan di galeri berkenaan dipertingkatkan. Bertemu kembali. Selepas mempamer aksi tidak menentu di awal kejohanan, Jepun akhirnya menunjukkan taring sebenar apabila membenam Iran 3-0 sekaligus ke final Piala Asia. 2 jaringan Yuya Osaka pada babak kedua, termasuk satu penalti yang menggunakan teknologi video bantuan pengadil VAR, memastikan kemenangan sensasi Samurai Blue di Stadium Hamzah bin Zaid. Jepun nyata beruntung memperoleh penalti kontroversi ketika mereka menghantar pulang pasukan pilihan Iran. Seterusnya selangkah lagi untuk mencipta rekod 5 gelaran. Yuya Osaka meletakkan Jepun 1-0 di depan, tetapi penalti diciptanya sejurus selepas itu yang diberikan selepas melihat semula rakaman video jelas menghancurkan Iran. Osaka meledak sepakan bagi memberikan Jepun kelebihan 2-0 berbaki 23 minit dan Iran yang menanti 43 tahun untuk gelaran keempat Asia tidak mampu bangkit. Gengi Haraguchi kemudiannya menjaringkan gol pada penamat permainan untuk melengkapkan kemenangan yang sememangnya tidak dijangka buat Jepun berdasarkan persembahan kurang memberansangkan dalam kejohanan ini. Skuad kendalian Carlos Queiroz, Iran menjaringkan 12 gol untuk ke kelompok 4 pasukan terakhir, tetapi mereka kekurangan idea berdepan Jepun yang tenang mengambil peluang terhidang. 4 pemain import menjadi sandaran UiTM FC bagi memperkuatkan pasukan itu mengharungi saingan Liga Perdana yang membuka tirainya Jumaat ini. Ketua jurulatihnya Ismail Zakaria berkata, 4 import itu diyakini mampu memantapkan lagi pasukan selain gabungan pemain tempatan yang terdiri daripada mahasiswa UiTM FC mampu berada di kedudukan 4 teratas Liga Perdana. Seorang striker lagi penyerang kita on the way. Ingat, besok bisa sampai di Montenegro. Dan pemain Montenegro ni pernah bermain macam saya tahun lepas bersama FA. Nama dia Zato. Dan saya lihat penampilan tahun lepas yang saya memang menarik. Jadi saya offer untuk bersama kita tahun ini, insyaAllah. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas majlis memperkenalkan pemain dan jersey pasukan UiTM FC bagi musim 2019 di Dewan Sri Budiman UiTM Shah Alam semalam. UiTM pada musim ini turut menyaksikan penyertaan 3 pemain import baru, Robert Wally Lopez Mendy dari Senegal dan Aga Bernard Koulibaly Uganda. Selain penampilan sulung pemain dari Brunei, Adi Said yang beraksi bersama pasukan Brunei di PMM sebelum ini. Untuk rekod, UiTM mula bersaing dalam Liga Perdana sejak 2013 dan pencapaian terbaik menamatkan aksi Liga musim 2017 di tempat ke-6. Turut membanggakan kejayaan mara kepusingan ketiga Piala FA selain layak beraksi dalam kempen Piala Malaysia untuk 2 musim berturut-turut. Terus ikuti Buletin TV3 di platform digital dan media sosial kami. Saya Adin Hussein, teruskan menonton rancangan menarik di TV3. Salam hormat dan Assalamualaikum.